Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul bin Abdul Ghani, nombor matriks 23DLS 18F2004. Hari ini saya akan membentangkan tentang laporan akhir latihan industri saya yang saya jalankan di syarikat S&T Global Logistics SDN BHD. Baiklah, pengenalan. Latihan industri ini telah dijalankan selama 20 minggu yang bermula dari 27 September 2021 hingga 11 Februari 2022. Latihan industri ini merupakan sebahagian daripada syarat pengijazahan yang mana pelajar diploma logistik dan rantaian bekalan di Politeknik Nilai perlu mengikuti latihan industri dalam bekalan berkaitan pekerjaan mereka. Latihan industri adalah peluang yang baik untuk pelajar belajar menerima pengalaman dan juga membuat persediaan untuk memasuki alam pekerjaan. Dan juga ia membantu meningkatkan kemahiran pelajar seperti komunikasi, kemahiran komputer dan kerja pasukan, kerana mereka perlu bekerja sebagai satu pasukan. Oleh kerana pelajar perlu bekerja sebagai satu pasukan, mereka juga dapat mengetahui dengan lebih baik tentang mengekalkan hubungan baik dengan rakan sekerja dan pelanggan mereka. Seterusnya, latar belakang syarikat. Mood pengangkutan. S&T Global Logistics menyokong industri dan perdagangan dalam pertukaran barangan global melalui pengangkutan darat, pengangkutan udara dan lautan seluruh dunia, logistik kontrak dan pengurusan rantaian bekalan. Penghantaran. Mereka menyediakan perkhidmatan pengurusan pengangkutan untuk mengimport atau mengeksport produk atau bahan ke dalam atau keluar negara. Di syarikat S&T Global Logistics, mereka telah bekerjasama dengan pelbagai kurier di Malaysia ini, seperti yang kita tahu, Shopee Express, DHL, Ninja Van, Lazada dan lain-lain. Untuk penghantaran ke luar negara, mereka menggunakan kurier seperti SF Logistics. Dari segi teknologi, S&T Global mempunyai teknologi yang meningkatkan perkhidmatan rantaian bekalan dengan metrik prestasi yang terikat dengan perniagaan strategik dan kepuasan pelanggan. Cawangan syarikat S&T Global Logistics terdapat 8 cawangan mereka. Yang pertama di Subang 9, iaitu Subang 9 ni merupakan headquarters mereka dan di situlah saya menjalani latihan industri saya. Kemudian di Subang 6, di Shah Alam. Seterusnya, cawangan syarikat. Jadi terdapat 8 cawangan syarikat S&T Global Logistics ini. Pertama di Subang 9, di mana Subang 9 ni adalah headquarters. Kemudian Subang 6 di Shah Alam, Kota Kinabalu, Kota Damansara, Johor Bahru, Penang dan di Singapura. Baiklah, seterusnya kerja-kerja yang dilakukan semasa saya menjalani latihan industri. Yang pertama, picking. Picking ini menggunakan RFID scanner. Dengan pengimbas RFID, semua produk di gudang perlu dilabelkan dengan barcode yang unik. Jadi pickers menggunakan RFID scanner ni. Di RFID scanner ni akan memaparkan senarai pilihan untuk pesanan untuk order bersama-sama dengan lokasi setiap item. Sistem pemilihan gudang yang betul membantu pekerja gudang melakukan kerja mereka dengan lebih baik, dengan lebih sedikit ruang untuk kesilapan manusia berlaku. Jadi dengan menggunakan RFID scanner ni, kat situ semua dah bagi tahu order dan lokasi setiap item tu. Jadi sebagai pickers, setiap kali saya nak pick item, saya akan scan barcode di bin, kemudian akan terkeluar dan tersenarai order oleh customer dan juga diberikan sekali lokasi. Jadi dekat sini memudahkan kerja saya untuk pick item tu, hanya perlu pergi ke lokasi tersebut dan mengesahkan barang yang diorder. Seterusnya, quality control. Quality control ini melindungi pengguna daripada produk yang rosak dan syarikat daripada merosakkan reputasinya akibat proses pembuatan yang rendah.
Pemeriksa boleh menyelesaikan masalah itu sendiri, sama ada dengan memulangkan produk untuk perbaikan atau menandakan produk untuk penolakan. Quality control boleh digunakan di gudang semasa menerima, iaitu semasa inbound, semasa picking dan juga semasa packing, dan mewujudkan pusat pemeriksaan quality control dalam peringkat aliran kerja. Jadi setiap kali proses picking, pickers boleh tengok keadaan barang. Semasa quality control ni juga pemeriksa boleh tengok juga keadaan barang. Dan juga semasa proses terakhir tu packing, sebelum hantar ke kurier, jadi packers ni boleh tengok juga keadaan barang ni sama ada elok ke, ada damage ke, begitu. Seterusnya packing. Packing ialah proses membungkus barang-barang yang telah dipesan oleh customer selepas proses picking dan quality control. Semasa saya menjalani latihan industri di SNT Global Logistics, saya telah ditempatkan di Department JBL, yang mana department ini menjaga barangan seperti barangan elektronik seperti speaker, headphone dan lain-lain. Untuk produk JBL ini kami menggunakan bubble wrap, kotak, dan akhir sekali dibalut dengan black wrap. Setengah item JBL ni mesti dibalut 2 kali menggunakan bubble wrap. Barangan elektronik adalah sensitif dan mudah pecah. Pembungkus perlu membungkusnya dengan sangat berhati-hati dan selamat untuk mengelakkan kerosakan. Jadi contoh barang yang besar seperti speaker, kami akan balut dengan bubble wrap 2 kali, iaitu double layer, dan dibalut dengan black wrap. Dan selepas tampal airway, kami akan tampal pelajar stiker untuk kurier servis, supaya mereka lebih berhati-hati dengan mengendalikan barang-barang tersebut. Seterusnya, alatan-alatan di gudang. Yang pertama, RFID scanner. Ia boleh dibawa dengan tangan. Contoh penggunaan RFID scanner ini semasa proses picking yang saya nyatakan tadi ialah dengan masukkan barcode bin dan seterusnya pada item yang dipesan. Kemudian jet pallet. Jet pallet adalah antara alat paling penting yang terdapat di warehouse dan tapak pembinaan. Ianya lebih murah dan mudah dikendalikan daripada forklift dan lebih selamat daripada kerja manual. Jet pallet digunakan untuk mengangkat muatan kecil untuk jarak dekat. Kebiasaannya jet pallet digunakan untuk menggerakkan dan menyusun pallet di dalam kontainer, terutamanya apabila tiada akses atau tiada ketersediaan forklift. Kemudian bins. Fungsi bin adalah pertama, anda mesti mengimbas kod bar di bin tersebut dan kemudian anda mengimbas kod bar produk. Selepas itu anda hanya masukkan produk ke dalam bin dan order siap diproses ke proses yang seterusnya. Kemudian utility trolley. Utility trolley ini ialah trolley yang digunakan untuk barang-barang yang dah siap di packing dan dihantar ke courier service. Akhir sekali, weighing scale. Weighing scale digunakan untuk menimbang berat. Contohnya, semasa saya menjalani latihan industri, setiap kali order yang ingin dihantar ke luar negara, leader saya akan menyuruh saya untuk mengukur bungkusan tersebut dan menimbang bungkusan tersebut sebelum printkan airway-nya. Kemudian kesimpulan, apa yang saya dapat belajar ialah cara bercampur dengan golongan yang berbeza, dan ini dapat meningkatkan keyakinan saya dalam berkomunikasi serta menjadikan saya lebih matang apabila dapat berkongsi pendapat, nasihat dan sebagainya semasa bergaul. Kemudian saya juga dapat mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari secara teori di Politeknik kepada amali di sini. Saya juga telah belajar berkomunikasi dengan baik dengan pengurus dan pengurusan sepanjang tempoh latihan saya, sehingga menjadikan bahasa Inggeris saya menjadi lebih baik dan lancar. Dan akhir sekali, dengan ini kita dapat membuat kesimpulan bahawa latihan industri adalah sesuatu yang sama penting dengan pendidikan
secara teori, dan ianya boleh menjadi batu loncatan untuk para pelajar pergi jauh lagi, kerana latihan industri adalah satu lonjakan paradigma kepada perkembangan minda. Komen dan cadangan saya terhadap syarikat S&T Global Logistics ni adalah membeli equipment yang baru, kerana apa yang saya dapati, setiap departmen mempunyai kekurangan dalam alatan mereka, seperti kekurangan RFID scanner, jet pallet dan juga utility trolley. Kemudian menambah bilangan pekerja, ini kerana setiap kali kempen bulanan seperti sale 12-12, 11-11 dan sebagainya, order yang kami terima sangatlah banyak, dan kami perlu menyiapkan order tersebut dalam masa yang ditetapkan. Jadi pihak syarikat perlulah mengambil dan menambah lebih ramai bilangan pekerja untuk persiapan kempen bulanan ini. Dan akhir sekali, pihak syarikat perlu mengatakan prosedur operasi standard SOP yang diberikan oleh kerajaan. Itu saja daripada saya untuk laporan akhir latihan industri saya. Terima kasih.